Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد كما صليت وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kita jumpa lagi minggu ni untuk sambung kita punya pengajian sejarah Khulafa Ar-Rashidin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam kelas yang lepas kita dah bincang tentang satu perang yang paling besar, di antara perang yang paling besar yang berlaku di zaman Abu Bakar Siddiq, iaitu perang Yamamah, di mana mereka berlawan dengan Musailamah al-Kadzdzab. Jadi perang antara tentera Islam dengan Musailimah ni, Musailimah ataupun Musailamah, saya ingat sebutan yang masyhur Musailimah sebab kebanyakan buku menulis dengan Musailimah nama dia. Baik, perang itu adalah perang yang antara yang paling besar dan ramai di kalangan sahabat Nabi SAW meninggal di dalam perang itu, hampir 600 orang. Dan juga dalam perang itu juga ramai di kalangan mereka yang meninggal adalah para sahabat yang menghafal Al-Quran. Jadi satu kehilangan yang paling besar dalam perang Yamamah. Baik, setelah perang Yamamah, banyak riwayat hadis menceritakan bahawa ketika itu berlaku peristiwa di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pujuk ataupun bagi cadangan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya mereka menulis Al-Quran. Sebab pada pandangan Sayyidina Umar, yang tu perkara apa yang berlaku dalam perang Yamamah dianggap satu peristiwa penting, dianggap satu perkara yang dah berlaku dan mungkin berlaku lagi, kehilangan ramai orang yang menghafal Al-Quran. Jadi para ulama menyebut dalam riwayat-riwayat hadis diceritakan setelah baliknya ataupun selesainya perang Yamamah, tentera tak balik. Tentera yang 11 orang yang dihantar oleh Abu Bakar masih lagi keluar di tempat masing-masing. Tetapi laporan peperangan tu sampai kepada Sayyidina Abu Bakar. Setiap kali menang, kalah, berapa orang meninggal, berapa banyak harta yang mereka dapat, semua maklumat tu sampai kepada Abu Bakar. Termasuklah harta rampasan perang 1/5 dihantar kepada Abu Bakar setelah setiap kali mereka menang. Jadi lepas dapat laporan perang Yamamah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada ketika itu dia merasa bahawa ada keperluan untuk mereka menghimpunkan Al-Quran di dalam satu mushaf yang lengkap, yang kumpulkan daripada Al-Fatihah sampai Surat An-Nas dalam himpunan yang lengkap dan sempurna. Sebab sebelum tu semua orang yang menghimpun Al-Quran, ada 4 orang sahabat, Zaid bin Thabit dan juga Ubay bin Ka'ab, yang bersama dengan Nabi SAW, mereka tulis semua daripada first sampai last. Selain daripada itu, para sahabat lain mereka dengar daripada Nabi dan mereka hafal. Sebahagian daripada mereka tulis beberapa surah ataupun beberapa ayat. Dan semua orang ada susunan masing-masing. Dan semua orang mushaf dia ada yang sempurna, ada yang tak sempurna. Ada yang sebahagian ayat, sebahagian sahabat belum tahu lagi, sebahagian sahabat lain tahu. Jadi Al-Quran secara keseluruhan ada, tapi tak ada dikumpul dalam satu mushaf. Jadi semua orang simpan tulisan masing-masing. Dan siapa yang hafal, hafal lah. Yang tak hafal, tak hafal. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jumpa Abu Bakar, bagi cadangan kepada Sayyidina Abu Bakar. Memandangkan ramai orang telah meninggal dalam perang Yamamah, yang mana mereka ini menghafal Al-Quran
Sekarang kita perlu kumpulkan dan simpan Al-Quran di dalam satu mushaf yang sama, satu mushaf yang tetap. Jadi selepas ni, apa sahaja yang jadi kepada tentera Islam, kita ada mushaf yang kita boleh rujuk bila-bila masa. Cadangan Sayyidina Umar. Abu Bakar radhiyallahu anhu, apabila dia mendengar cadangan itu, di peringkat awal Abu Bakar bantah. Abu Bakar kata, macam mana kamu boleh minta kepada aku untuk buat satu perkara yang Nabi tak pernah buat? Apa yang Nabi SAW buat adalah Nabi anjurkan para sahabat untuk hafal Al-Quran. Nabi panggil sebahagian sahabat untuk tulis ayat yang mereka ingat dan mereka simpan. Tetapi Nabi tak pernah kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf daripada first sampai last secara lengkap, sehingga himpunan ini menjadi rujukan kepada semua orang. Nabi tak pernah buat macam tu. Selama ni yang dibuat oleh Nabi SAW adalah siapa yang hafal, hafal lah. Siapa yang tulis, tulis lah. Kata Abu Bakar, aku tak boleh buat satu perkara yang Nabi tak pernah buat. Kalau komuniti itu kecil, para sahabat di kalangan mereka, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW memadai dah. Semua orang belajar Al-Quran daripada guru dia turun kepada murid, turun kepada murid. Tapi tak ada satu mushaf yang tetap. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia terus pujuk Abu Bakar. Sebab kedua-dua mereka memikirkan tentang agama tu penting, tentang meletakkan, menjaga Al-Quran daripada hilang. Kalau ikut kepala otak kita kan, kita bagi cadangan dekat bos. Bos tak mau, kita kata mempunyai hang, kita belah. Hang tak mau, hang punya pasal kerja aku dah selesai, aku bagi cadangan. Tetapi bukan itu yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Sebab Umar radhiyallahu anhu, dia tahu perkara ni mesti dibuat. Kalau tidak, Al-Quran akan hilang lama-kelamaan. Walaupun Allah sebut Allah akan pelihara Al-Quran, tapi macam mana pelihara tu? Kita yang pelihara, kita yang hidup. Maka Umar radhiyallahu anhu terus pujuk Abu Bakar, tak, kita kena kumpulkan juga Al-Quran di dalam satu mushaf, supaya kalau apa pun terjadi, Al-Quran ni kekal dan tetap dengan kita. Pujuk. Akhirnya Abu Bakar pun setuju dengan cadangan Umar untuk menghimpunkan satu mushaf. Kemudian mereka jumpa dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Umar dan juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari, seingat saya, Umar dan juga Abu Bakar, dua-dua orang pergi jumpa Zaid bin Thabit. Abu Bakar beritahu kepada Zaid bin Thabit, Umar ada bagi satu cadangan, dan mula-mula aku tak setuju dengan cadangan dia, tapi setelah raja'ni, dia datang, dia pujuk dan dia ulang-ulang minta aku buat juga cadangan dia. Akhirnya syarahallah sadri lima syaraha lahu Umar. Allah telah meluaskan dadaku ke atas satu perkara yang Allah luaskan bagi Umar. Maksudnya aku setuju dengan Umar. Maka kata Abu Bakar kepada Zaid bin Thabit, kita nak himpunkan Al-Quran, dan hang kena jadi ketua, kena jadi orang yang bertanggungjawab. Ini satu assignment untuk hang, himpunkan Al-Quran, siap mushaf, bawa main sini. Hang punya kerja. Sebab apa Zaid bin Thabit? Sebab dia salah seorang yang terlibat menulis wahyu di zaman Nabi SAW. Kata Zaid bin Thabit kepada Abu Bakar, kalaulah engkau arahkan aku untuk ratakan bukit, suruh aku ratakan, buat kerja buruh yang berat, itu lebih ringan untuk aku daripada aku buat satu perkara yang Nabi tak buat. Macam mana kamu berdua boleh buat satu perkara dan cadangkan perkara yang Nabi tak pernah buat, dan Nabi tak pernah bayangkan untuk buat pun, simpan dalam satu mushaf yang sama? Bukan itu cara kita buat zaman Nabi. Yang kita buat, wahyu turun, Nabi suruh kami tulis, dan ramai orang penulis, ramai orang hafal, dan datang ayat baru Nabi suruh letak di sini, letak di belakang, semua orang masing-masing. Ini benda baru yang Nabi tak pernah buat, simpan dalam satu mushaf daripada first sampai last. Tak boleh buat. Lalu Abu Bakar dan Umar sama-sama pula pujuk Zaid bin Thabit, tak, kita kena buat. Kalau kita tak buat, tak kumpulkan Al-Quran, akan hilang. Akhirnya dia pun setujulah dengan cadangan mereka berdua, dan Al-Quran ini dihimpunkan oleh Zaid bin Thabit. Dan setiap kali dihimpunkan tu, di zaman tu, Zaid akan bandingkan, satu, apa yang dia hafal, dua, apa yang dia tulis, dan juga apa yang orang lain tulis dan orang lain hafal. Jadi penulisan ketika itu adalah penulisan yang sangat-sangat dipelihara, sangat-sangat terjaga.
Satu orang main, kalau dia kata aku ada satu ayat, dia baca ayat, sahabat lain kata kami tak pernah dengar pun ayat ni, hang seorang dia dengar. Kalau tu tertolak. Kalau dia tak ada saksi lain, dia main-main, dia kata ada satu ayat aku dengar Nabi baca, hang seorang dia tahu, aku seorang dia tahu, orang lain tak tahu, itu tertolak. Itu tertolak. Begitu juga kalau ramai orang tahu ini Al-Quran ni, tiba-tiba datang satu orang kata tak, ni bukan ayat Al-Quran, ayat ni lain ni, maka perkataan dia tertolak ikut majoriti. Sebab itu diriwayatkan dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud, dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud, dua surah Al-Falaq dengan An-Nas tak termasuk. Dia kata yang ni dua adalah mu'awwidhatain, dua ni adalah ruqyah, bukan Al-Quran. Tapi termasuk sebab majoriti sahabat kata tak, memang Nabi pernah baca dalam solat, dan dia pun tahu. Dan juga ayat dua surah terakhir ni memang Nabi sebut dia dalam Al-Quran, termasuklah. Jadi dihimpunkan Al-Quran pada zaman Abu Bakar ketika ni, selepas perang Yamamah. Baik, kalau nak tanya satu soalan kan, sebab apa yang berat sangat Zaid bin Thabit nak himpun Al-Quran ni? Apa yang buatkan dia rasa macam tak boleh, susah sangat, berat sangat, tak boleh nak terima? Sebab apa? Apa yang menghalang Abu Bakar ketika Umar main mula-mula cadangkan kumpul Al-Quran? Apa yang halang Abu Bakar daripada kata baguslah cadangan ni, terima terus? Dan apa yang halang Zaid bin Thabit daripada dia kata betul juga cadangan kamu, okey aku boleh buat kerja ni? Kenapa mereka perlu rasa benda tu terlalu berat? Abu Bakar dan juga Zaid, dua-dua, sampai mereka diyakinkan betul-betul oleh Umar, baru mereka bersetuju. Sebab apa? Sebab kalam Allah satu. Yang kedua sebab Nabi tak buat. Kalau kita daripada sini kan, kita belajar mentaliti para sahabat. Perkara yang Nabi tak buat, mereka sangat tak nak buat dalam bab agama. Mereka sangat berhati-hati. Walaupun tulis Al-Quran tu sebenarnya ada kepentingan. Kalau tak tulis Al-Quran hilang. Walaupun begitu, para sahabat sangat berat hati untuk menerima cadangan Umar, sehinggalah mereka diyakinkan oleh Umar bahawa yang kita buat ni bukan bid'ah, yang kita buat ni bukan tambah benda baru dalam agama, tapi yang kita buat ni sama macam Nabi buat. Kenapa Nabi suruh tulis Al-Quran dan Nabi suruh hafal? Sebab takut hilang. Sekarang kita ada cabaran baru, orang yang hafal ramai telah meninggal. Tulis pula, semua orang tulis ikut susunan masing-masing. Sebab apa? Sebab di zaman Nabi Al-Quran masih lagi turun. Tak boleh susun siap-siap. Lagi ayat baru turun. Kalau Nabi kata ayat ni letak di antara ayat ni dan ni, letak tengah-tengah, nak buat macam mana? Zaman tu bukan ada Microsoft Word yang boleh enter masuk copy paste tengah-tengah kan. Kalau boleh buat macam tu, selesai lah masalah. Zaman tu tulis di atas kulit, di atas pelepah tamar, di atas macam-macam. Nak tulis tu susah zaman tu, sehingga diriwayatkan di zaman awal para sahabat tulis hadis dekat kasut. Kulit yang buat tapak kasut tu, kat situ mereka tulis hadis, sebab tak ada alat tulisan. Tapi setelah Nabi wafat, senanglah nak tulis. Tak ada dah tambah. Siapa-siapa boleh kata semalam aku mimpi Nabi jumpa aku, kata ni ayat baru letak antara Al-Baqarah dengan Imran. Tak boleh dah, tak boleh masuk. So dah lengkap dah. Jadi Umar punya cadangan, apabila Nabi tak himpun dalam satu mushaf yang lengkap ketika zaman tu, sebab tak boleh nak buat begitu, ayat masih lagi duduk turun, tak berhenti. Maka setelah Nabi wafat, ayat Al-Quran telah berhenti. Ini masanya kita boleh nak tulis dalam satu mushaf yang sama, tak ada siapa boleh tambah, tak ada siapa boleh kurangkan. Jadi setelah Abu Bakar dan juga Zaid bin Thabit diyakinkan dengan cadangan tu, lalu mereka pun menulis Al-Quran sebagaimana yang dicadangkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala janji, wa inna lahu lahafizun, kami akan jaga Al-Quran. Bagaimana Allah jaga Al-Quran? Allah jaga Al-Quran dengan para sahabat punya keputusan. Dua lah. Satu, peristiwa di zaman Abu Bakar ni yang menyelamatkan Al-Quran dan menghilangkan kerusingan mereka. Lepas ni siapa nak mati pun matilah, siapa nak perang pun peranglah, Al-Quran tetap ada dan tetap tak hilang.
keputusan politik paling penting yang dibuat oleh Abu Bakar atas cadangan Umar radhiyallahu anhuma adalah menulis Al-Quran. Ketika tu mereka bersedih, para sahabat ramai yang meninggal dalam perang Yamamah. Umar punya adik-beradik Zaid bin Khattab meninggal, tapi kesedihan tu tak menghalang otak dia daripada berfungsi dengan baik. Dia tahu ada benda yang penting ketika tu. Bukan tempoh kesedihan ni, tak apalah duduk rumah sedih menangis, tak. Para sahabat tak buat begitu. Okeylah, mereka meninggal, kita sedih, tapi ada benda yang lebih penting untuk kita jaga, iaitu Al-Quran. Dan mereka buat keputusan untuk menulis Al-Quran. Baik, kita sambung cerita kita. Seterusnya, bismillah. Muka surat 134. Bab Quran ni saya rasa penulis buku ni dia tak masuk dalam ni sebab dia translate langsung daripada kitab Arab, Bidayah wa Nihayah. Dalam kitab Arab, bab penulisan Al-Quran tu Ibnu Katsir letak kat bab lain. Jadi apabila dia susun balik kitab ni, mungkin dia tak ambil daripada maklumat yang duduk dekat bab lain lah. Dia just follow the flow yang Ibnu Katsir sebut. Maka sebab tu bab ni terhilang daripada buku terjemahan dia. Tapi bab tu Ibnu Katsir sebutlah dalam bab lain yang khas tentang pengumpulan Al-Quran. Baik, seterusnya. Kisah murtadnya penduduk Bahrain dan kembalinya mereka kepada Islam. Daripada Madinah. Sebelum ni kita cerita daripada Madinah. First sekali yang kita dah cerita sebelum ni, perang yang berlaku di Yamamah, yang berlaku dengan Bani Hanifah, yang berlaku di Najd, kawasan Riyadh. Madinah ke Riyadh jauh juga lah. Jadi first dah selesai dah masalah di Riyadh. Riyadh ni di tengah-tengah Saudi. So seterusnya hari ni kita nak sambung cerita tentang murtadnya penduduk Bahrain. Bahrain ni kawasan dulu termasuk Qatar, masuk Bahrain, termasuk Kuwait juga kot. Ataupun Kuwait tu mungkin kawasan Iraq atas sikit, tapi Qatar dan bahagian Saudi, Jubail semua ni, dan juga Bahrain, kawasan ni lah. Murtadnya penduduk Bahrain ketika tu. Baik, sebelum cerita tentang murtadnya penduduk Bahrain, ketika Nabi SAW masih hidup, Bani Abdul Qais yang datang jumpa Nabi SAW, Nabi dakwah mereka masuk Islam, dan kemudian Nabi hantar seorang sahabat Al-Ala ibn al-Hadrami pergi ke Bahrain, pergi berdakwah ke Bahrain. Dan Bahrain ni adalah salah satu raja yang baik ketika tu, iaitu Al-Munzir ibn Sawa. Dia terima agama Islam. Kalau tuan-tuan ingat dulu kita cerita masa Nabi hantar surat merata-rata, Nabi hantar pergi ke Mesir, Muqayqis hantar, aku tak mau terima agama hang, tapi aku bagi hamba perempuan dekat hang. Nabi hantar pergi ke Kaisar, Kaisar cerita dia pun ada sejarah Nabi-Nabi. Nabi hantar pergi ke Najasyi, Najasyi masuk Islam diam-diam. Nabi hantar pergi ke Kisra, Kisra ambil surat Nabi, dia koyak wang. Nabi hantar pergi kepada Al-Munzir ibn Sawa. Al-Munzir ni antara orang yang Allah Ta'ala buka hati dia, Raja Bahrain. Dia menerima Islam bila Nabi hantar Al-Ala ibn al-Hadrami. Dan Al-Munzir ni fahasuna islamuhu. Bila dia terima Islam, dia jadi orang yang baik. Dia tahu, mungkin dia tahu rakyat dia ni terima Islam sebab dia Islam lah, raja, tapi tak melekat di jiwa mereka. Sebab tu dekat-dekat dia nak meninggal, Al-Munzir ibn Sawa, ketika tu Amr bin Al-As, sahabat Nabi yang banyak berjalan, banyak berjumpa orang. Amr bin Al-As pergi ke Bahrain, jumpa dia. Standard sahabat Nabi ni pergi negeri jumpa raja, raja besar, kedudukan sahabat Nabi. Amr bin Al-As pergi jumpa dia. Al-Munzir tanya Amr bin Al-As, aku ada harta yang banyak, apa aku boleh buat dengan harta ni? Kata Amr bin Al-As, hang boleh wasiat 1/3 daripada harta kalau nak wasiatkan. Selain daripada tu, tinggallah sebagai harta pusaka. Kata Al-Munzir, aku takut kalau aku tinggalkan harta ni nanti, dia akan dijadikan bahira, saibah, wasilah, ham. Ini nama-nama nama-nama khurafat, kepercayaan khurafat orang Arab dulu. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan bahirah, satu unta yang kamu rasa dia dihormati, tak boleh ambil susu dia. Wala saibatin, unta yang kamu toreh badan dia, saibah, dan kamu tak ambil dia punya susu.
wala wasilatin, dan juga wasilah dan juga ham. Ini semua makanan-makanan yang Arab jahiliah tak makan, binatang yang mereka muliakan. Unta ni kalau dia dah beranak 10, okey, jangan makan dia, dia kira legend, tak boleh dimakan, maka dia mesti dijaga. Allah Ta'ala turunkan ayat ma ja'alallah, Allah tak jadikan ni semua khurafat kamu. Kata Al-Munzir, kalau aku tinggal harta aku, nanti dia buat khurafat dengan harta aku. Lalu dia pun sedekahkan semua harta dia sedekahkan. Maka Amr bin Al-As antara orang yang sangat menghormati dia, Al-Munzir Ibnu Sawa. Kemudian dia meninggal dunia dekat selang beberapa hari selepas Nabi SAW meninggal dunia. Dan selepas itu di Bahrain mereka dipimpin oleh Al-Munzir Ibnu Nu'man. Dia jadi raja baru, Munzir Ibnu Nu'man. Apabila dia dilantik menjadi raja, dia ada di antara mereka yang mula murtad. Macam mana orang nak mula murtad? Macam kita dah sebut sebelum ni, dia mesti ada satu orang yang kena pecah tong, dia kena start buat kerja dajjal ni. Akhirnya orang ikut. Satu orang dia pergi berdiri di hadapan orang Bahrain, lalu dia kata Muhammad telah mati. Kalau Muhammad tu Rasul, kenapa Allah nak biarkan Muhammad mati? Lebih baik Allah jadikan dia special berbanding dengan kita manusia biasa. Kalau kita mati, dia pun mati, dia sama macam kita, macam mana dia claim jadi Rasul? Orang Bahrain pun dapat logik yang tak cerdik ni. Betul juga dia cakap, Muhammad dengan kita sama, kita mati, dia pun mati, macam mana dia boleh jadi Rasul, kita tak jadi Rasul? Murtadlah penduduk Bahrain, murtad. Sehingga diriwayatkan di Bahrain hanyalah tinggal satu kota sahaja, iaitu namanya Juwatha. Juwatha ni, di situ sahajalah orang yang tetap mendirikan solat Jumaat, dan mereka tak murtad. Dalam keadaan tempat lain semua orang murtad. Penduduk Juwatha ni pun mereka 50-50, nak murtad ke tak nak murtad. Negeri kita semua orang dah murtad, kampung kita ni sahajalah yang tak murtad. Akhirnya satu orang yang bernama Al-Jarud Ibnu Ma'alla ataupun Al-Jarud Ibnu Ma'alli, dia berdiri di hadapan kaum dia. Sebab orang duk bincang-bincang nak murtad ataupun tak. Kalau tak murtad, kita kena tekanan. Dia pun dipulaukan, dia pun tak dapat makanan, dia pun tak dapat beli barang dengan orang lain. Ramai di kalangan mereka di stok bekalan mereka kena pulau betul-betul. Kata Al-Jarud, dia berdiri di hadapan penduduk dia tu, Bani Abdul Qais. Dia tanya kepada mereka, aku ada satu soalan nak tanya kepada kamu. Kalau kamu tahu, kamu jawablah. Kalau kamu tak tahu, kamu tak payah jawab, duduk diam-diam. Lalu mereka pun kata, tanyalah apa hang nak tanya. Dia tanya mereka, kamu tahu tak, sebelum Muhammad ni ada banyak rasul-rasul sebelum Muhammad? Mereka kata, kami tahu lah, ada banyak rasul sebelum Muhammad. Semua orang tahu. Dia tanya kepada mereka, pernah tak kamu nampak salah seorang daripada rasul ni? Ataupun kamu dengar je tentang mereka? Orang ramai yang duduk ni semua kata, kami dengar tentang rasul sebelum ni, tapi kami tak pernah nampak mereka. Kata Al-Jarud Ibnu Mu'alli, mana pergi mereka semua? Dia kata, matilah semua rasul-rasul tu, meninggallah semua mereka. Kemudian kata dia, demikianlah juga Muhammad. Sebagaimana rasul-rasul terdahulu yang sebelum Muhammad telah pun meninggal, demikian juga Muhammad meninggal macam mereka. Kalau kamu menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah pun meninggal dunia. Tetapi kalau kamu sembah Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka dia ni buka mata kaum dia. Okey, ajaran kita betul, majoriti sesat. Dia kadang-kadang kena ketuk kepala sikit supaya nak beritahu kat majoriti apa salah. Dan ni kaum dia pun yakin dah, Muhammad ni sama macam rasul-rasul terdahulu yang mereka meninggal. Dan penduduk Bahrain dikenakan tekanan, Juwatha ni dikenakan tekanan yang teruk, dikepung mereka. Sampailah seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Hadaf, dia bacakan satu syair yang antara yang masyhur. Kata dia, ala abligh Aba Bakrin Rasulah, adakah ada orang yang boleh sampaikan peristiwa ini, perkara ini kepada Abu Bakar, wa fityanil Madinah jami'an, dan juga kepada keseluruhan penduduk Madinah. Fahal lakum ila qaumin kiram, tidakkah kamu tahu tentang satu kaum yang baik? Qu'ud fi Jawatha munhasirin, mereka sedang duduk di Jawatha dalam keadaan dikepung.
Maka syair ni bila dibaca, orang sambung, sampaikan, Abu Bakar pun tahulah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu hantar sahabat yang bernama Al-Ala Ibn Al-Hadrami untuk pergi ke Bahrain, bawa satu kumpulan tentera pergi ke Bahrain daripada Madinah. Al-Ala Ibn Hadrami ketika dia dalam perjalanan nak pergi ke Bahrain, dia berjumpa dengan kumpulan Sumamah Ibn Uthal yang duduk di Yamamah dulu. Sumamah Ibn Uthal bergabung dengan Al-Ala Ibn Hadrami. Mereka pergi ke Bahrain untuk memerangi kelompok murtad di Bahrain. Baik, Al-Ala Ibn Hadrami adalah satu orang sahabat Nabi yang dikenali sebagai orang yang ada karamah. Dia ni banyak perkara karamah berlaku dalam hidup dia. Salah satunya ketika dalam perjalanan mereka nak pergi ke Bahrain. Perjalanan nak pergi ke Bahrain pada satu waktu malam. Satu waktu malam mereka berhenti, angin kuat datang. Unta mereka ni semua lost control, hilang, lari unta semua. Tinggalkan tentera yang duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah padang pasir, kalau kena tinggal, apa yang mereka buat? Tak ada pilihan lain. Tak ada binatang, tak ada minuman, tak ada laut. Tengah-tengah ni, antara Madinah nak pergi ke Bahrain, yang di tengah-tengah tu laut pun tak ada, sungai pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi bila lari semua unta bersama dengan bekalan di atas unta-unta, tinggallah para sahabat ni sahaja. Lalu mereka pun saling berpesan-pesan, wasiat sesama sendiri. Siapa yang hidup, ceritalah khabar tentang kita. Yang lain-lain ni, matilah kita. Tak ada jalan keluar. Padang pasir tengah-tengah. Kata Al-Ala Al-Hadrami, dia berdiri di hadapan mereka. Dia kata, ayuhan nas, alastum muslimin. Dia kumpulkan tentera, dia kata, bukankah kamu ni semua orang Islam? Mereka kata, bala, ya kami orang Islam. Alastum ansarullah, bukankah kamu semua ini sedang menolong agama Allah? Mereka kata, ya kami sedang menolong agama Allah. Kata dia, fawallahi lan yakhdhillallah man kana fi mithli halikum. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengecewakan orang yang berada di atas jalan yang sama macam kamu ni. Itu kata Al-Ala Al-Hadrami. Apa kita takut unta kita hilang? Kalau kadang-kadang kita buat kesalahan, kita buat salah, kita tanggunglah kesalahan kita. Tapi kadang-kadang kita ditimpakan ujian yang kita tak buat salah apa pun. Bukan dia buat apa-apa, unta lari sendiri. Biasanya turun unta duduklah situ, tapi angin pukul, unta lari. Apa ada buat salah apa-apa? Tak, kami tak buat apa pun. Kamu ni semua siapa? Kami semua orang Islam. Kamu datang ni untuk apa? Kami datang ni semua di jalan Allah. Maksudnya memang Allah plan nak jadi macam tu lah. Memang itu yang Allah nak kamu hadapi. Kamu tak buat salah apa-apa pun. Bila kamu diuji dalam keadaan tu, memang itulah Allah hantar untuk kamu. Lan yukhdhilallah man kana fi mithli halikum. Kata Al-Ala Al-Hadrami, sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan, tidak akan menghampakan siapapun yang berada dalam keadaan seperti kamu ni. Jangan risau. Kita kadang-kadang dalam hidup kita, kita berhadapan situasi yang sama. Time kita nak buat kerja di jalan Allah, time tu kita rugi. Sedangkan kita tak buat salah apa pun. Tapi time tu Allah takdirkan kerugian datang menimpa kita. First, duduk dalam situasi ni, pesanan Al-Ala Al-Hadrami sangat penting. Kalau kamu ni orang Islam, kamu ni berjuang di jalan Allah, kalau kamu diuji, itu bukan untuk menghampakan kamu. Itu bukan untuk menghampakan kamu. Buat kerja Allah, Allah uji kita. Jangan risau, jangan risau. Itu bukan untuk menghancurkan kita. Kemudian Al-Ala, kadang-kadang itulah kita buat kerja jahat punya lama, tak ada apa pun, relax je. Jalan senang je, highway, speed, tak ada siapa kacau, cruising, relax. My time kita nak buat kerja untuk agama Allah, berliku-liku, macam-macam. Kalau berhadapan dengan situasi macam tu, kena ingat, bukan Allah nak hancurkan kita. Itu Allah hantar betul-betul kepada kita, untuk test kita. Kemudian mereka duduk waktu malam, mereka bangun waktu pagi dan mereka solat subuh. Al-Ala Al-Hadrami, dia solat subuh bersama dengan mereka. Setelah solat subuh, dia berdoa. Dia doa, duduk sambil berdoa. Para sahabat yang duduk di belakang dia berdoa juga, sampailah cerah. Apabila cerah siang tu, mereka dapati dekat dengan mereka ni ada sumber air. Malam tak nampak kan, nak cari apa?
ada sumber air dekat dengan mereka. Lalu mereka pun bergembira lah, sebab bantuan Allah Ta'ala sampai kepada mereka. Tafa'ul, nampak benda yang baik, satu benda yang baik, orang Islam patutnya kita kena rasa seronok. Kita kena sentiasa anggap ini tanda baik. Jalan dipermudahkan untuk buat baik, para sahabat mereka rasa seronok, ini jalan kebaikan, Allah mudahkan. Kemudian mereka minum, mereka mandi, dan unta-unta mereka patah balik dengan barang-barang sebab nak minum air di situ, dan mereka pun dapat makanan yang mereka nak beli, pakaian mereka dan binatang tunggangan mereka. So ini salah satu karamah yang berlaku kepada Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Kemudian mereka pun duduk berhadapan dengan tentera musuh. Tentera Islam, mereka buat satu parit, mereka duduk kelilingi mereka, ada orang berkawal, itu kemah mereka. Tentera musuh pun ada buat parit dan kemah mereka duduk di situ, orang Bahrain. Kata Ala Al-Hadrami, siapa yang boleh masuk pergi cek situasi mereka, apa yang mereka sedang buat? Lalu Abdullah bin Hadar, yang asalnya dia daripada orang Bahrain juga, dia kata aku boleh pergi menyusup masuk dalam kemah mereka, tengok apa mereka buat. Dia pun pergi masuk dan dia tengok. Apabila dia masuk, dia sampai ke tempat mereka, dia dapati mereka ni semua tengah berehat malam. Tentera kafir punya trend, apa yang dia buat? Minum arak, mabuk. Biasanya tak ada perang waktu malam, siang esok nak perang. Malam sebelum perang, enjoy dulu. Semua orang buka botol, minum, bergembira. Abdullah bin Hadah, dia pergi masuk, dia dapati mereka sedang bergembira, sedang berseronok minum arak. Balik, bagi tahu kepada Al-Ala Al-Hadrami, mereka ni sedang minum arak. Kata Al-Ala Al-Hadrami, okey, macam tu sekarang juga waktu malam kita serang mereka, jangan tunggu siang. Dia tengah mabuk, serang dia masa dia mabuk. Jadi pada tentera Islam yang ketika ni tak bersedia pun, semua orang ambil baju dan juga senjata masing-masing. Mereka serang kumpulan tentera murtad Bahrain pada waktu malam tu juga, dan mereka memenangi peperangan tu. Mereka perang, mereka menang, dan mereka berjaya kalahkan musuh mereka. Ramailah yang dibunuh. Tentera Bahrain yang murtad ketika tu ramai yang dibunuh, dan harta rampasan perang mereka juga banyak. Sebahagian daripada tentera Bahrain yang selamat, esok siang mereka lari ke tempat yang namanya Darain. Sebahagian sempat lari pergi Darain, yang tak sempat mati mereka dibunuh. Darain ni dekat Jubail. Jubail, kawasan saya pernah pergi sekali. Tempat ni lah tempat pelantar minyak banyak dekat Jubail. So mereka pergi ke Jubail, ke Darain. Apabila sampai di situ, ada sungai. Musuh ni berjaya naik sungai menuju ke Darain. Al-Ala Al-Hadrami dengan tentera Islam di belakang. Apa mereka buat? Al-Ala Al-Hadrami, dia bawa kuda dia dengan para sahabat yang ikut dia di belakang. Mereka rentas juga lautan tu. Nampak musuh lalu naik sampan, lepas dah, kuda tak boleh kejar. Al-Ala Al-Hadrami sambil lalu tu dia kata, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pemurah dan Penyayang, Ya Hakim wa Ya Karim, wahai Tuhan yang Maha Bijaksana dan Maha Mulia, Ya Ahad, Ya Samad, wahai satu-satunya Tuhan dan tempat bergantung makhluk, Ya Hayyun Ya Qayyum, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan makhluknya, Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan, La ilaha illa anta Rabbuna, dan tidak ada Tuhan melainkan Engkau wahai Tuhan kami. Dia pun lalu dengan kuda dia, dan tentera Islam pun lalu dengan kuda mereka beramai-ramai. Mereka seberangi sungai itu, air sampai dekat kaki kuda dia. Surutlah air itu sampai kaki kuda, mereka berjaya seberangi. Sedangkan musuh yang lalu di depan naik sampan, mereka lalu juga. Dan akhirnya mereka berjaya untuk tangkap musuh, dan mereka bunuh keseluruhan orang yang murtad pada ketika itu. Mereka berjaya bunuh. Ini satu lagi karamah yang disebutkan berlaku kepada Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Peristiwa ni masyhur dah, sebab tu ada satu penulis Arab, mereka tulis syair tentang dia. Alam tara anna Allah dhallala bahrahu, tidakkah kamu melihat ketika Allah telah memudahkan, menundukkan lautnya, wa anzala bil kufar ihdal jalail, dan menurunkan salah satu bala kepada kufar. Tuhan yang telah membelah lautan. Jadi masyhur peristiwa ni,
diketahui dan diceritakan oleh orang ramai. Antara kehebatan Al-Ala Al-Hadrami ketika perang Bahrain, nak cross sungai pergi ke Darain, dia bersama dengan tentera dia, mereka lalu dengan kuda mereka, air jadi cetek dan mereka berjaya sampai dan berjaya bunuh musuh-musuh mereka ketika itu. Seterusnya, penduduk Oman pula. So Bahrain selesai dah. Orang yang murtad di Bahrain telah dibunuh. Di Yamamah juga selesai. Seterusnya di Oman. Di Oman, Nabi SAW sebelumnya, Nabi pernah hantar Amr bin Al-As. Sebelum tu kan, sebelum Umar, bila mereka sampai ke Darain, satu orang Kristian tadi ni, satu orang Kristian, dia peluk Islam. Dia peluk Islam, dia datang, dia kata, aku nak ikut agama Muhammad, aku nak peluk Islam. Sebelum ni tak peluk Islam pun. Para sahabat tanya kepada dia, pasal apa nak masuk Islam? Dia kata, aku tak boleh kalau tak ikut agama ni setelah aku melihat tanda-tanda yang berlaku kepada Al-Ala Al-Hadrami. Tanda yang Allah turunkan ni terlalu banyak. Ini karamah yang Allah turunkan, dia masuk Islam. So seterusnya Bahrain pula, Oman. Oman ketika zaman Nabi SAW, Oman mereka telah menerima Islam. Jalanda ataupun Jalandi, Raja Oman ni, dia telah menerima agama, dia telah menerima Islam. Kemudian setelah dia meninggal, datang satu orang lelaki namanya Zultaj, Laqir ibnu Malik. Laqir, dia mengaku Nabi juga, macam Nabi-Nabi lain. Dia raja dan juga Nabi. Tempat ni semua jauh daripada Madinah. Siapa sangka Abu Bakar nak pergi serang semua tempat? Kan, siapa sangka? Time tu golden opportunity nak jadi Nabi. Punyalah jauh Oman. Siapa lah yang Nabi hantar tentera pergi sampai Oman? Dengan tu angin, ribut pasir lagi. Ribut pasir ni gila-gila kot lah. Logik akal kan, kalau nak jadi Nabi memang selamat, tak ada siapa nak pergi perang time tu. Saya pernah naik motor sekali daripada Taif menuju ke Riyadh, 600 kilo kot, Taif menuju ke Riyadh, all the way sandstorm. Nak sepanjang 400 lah, 400-500 kilo sandstorm tak berhenti. Azabnya, ya Allah, azab sandstorm lagi teruk daripada hujan. Saya sakit kot, hujan kena tak sakit. Tapi sandstorm, jarak penglihatan dah lagi teruk pada hujan. Hujan yang blok kita air je, yang ni debu, kosong-kosong nampak debu. Tapi kena badan sakit. Berhenti kat stesen minyak tutup, kedai tutup. Tak boleh berhenti, kalau berhenti motor rosak. Cabaran baru, naik unta tak rosak, boleh berhenti. Naik motor tak boleh berhenti. Kalau berhenti, motor GTR saya berhenti, habuk masuk rosak. So terpaksa jalan 400 kilo sandstorm jalan. Bila sampai Riyadh dah berhenti sandstorm tu, motor jadi dua color lah. Sebelah color elok, sebelah lagi macam sandblasting. Memang macam apa, ambil kertas pasir tu kikis. Helmet, nanti saya tunjuk helmet macam sama sandblasting, sebelah badan je lah. Helmet, kasut, motor. Siapa nak pergi perang? Tapi Abu Bakar tak biarkan mereka. Jauh tu, jauh Oman, Abu Bakar hantar mereka untuk pergi perang. Jaifar dengan Abbad, dua anak kepada Jalandi ni, dihalau keluar oleh Zultaj. Mereka tulis surat kepada Abu Bakar, minta bantuan kepada mereka, dan Abu Bakar hantar tentera. Dia hantar dua tim. Satu tim dipimpin oleh Hudzaifah ibnu Mihsan, satu lagi dipimpin oleh Afrajah ibnu saya pun tak tahu apa nama dia ni, Al-Azdi. Tak erti sebutan Melayu di sini. So Hudzaifah dan juga Afrajah, Abu Bakar hantar dua tim, ikut dua jalan. Hudzaifah kata Abu Bakar pergi bergerak menuju ke Oman. Afrajah, Abu Bakar kata pergi menuju ke Mihrah ataupun Mahrah. Mahrah ni lagi masalah, jauh gila. Mahrah ni dekat daripada Oman, dah cross jalan tu sampai hujung Oman sempadan Yaman, hujung Yaman yang bersempadan dengan Oman. Kalau tuan-tuan pernah sampai Salalah, lepas Salalah tu masuk border Yaman, itu Mahrah. So Afrajah punyalah jauh, Abu Bakar hantar orang pergi ke Mahrah. Dan juga Hudzaifah pergi ke Oman. Jalanlah kamu, tengoklah, lalulah jalan mana kamu boleh lalu. Setiap kampung yang kamu lalu, kamu jumpa orang murtad, kamu lawan dan serang mereka. Tengok sampai di mana. Kalau kamu bertemu di Oman, maka Hudzaifah jadi ketua.
Kalau kamu bertemu di Mahrah, Afrajah jadi ketua. Abu Bakar hantar mereka berdua untuk pergi perang. Dan sebelum tu Abu Bakar dah hantar Ikrimah bin Abu Jahal dan juga Syurahbil untuk lawan dengan tentera Musailimah. Tapi Ikrimah buat salah. Ikrimah pergi serang awal sebelum Syurahbil sampai. Dia dah pergi serang dulu. Abu Bakar hukum dia. Abu Bakar tulis pada dia, la arayannaka wa la asma'anna bika illa ba'da bala. Abu Bakar tulis surat hantar kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Hantar kepada, la arayannaka wa la asma'anna bika illa ba'da bala. Aku tak mau tengok muka hang dan aku tak mau dengar apa-apa tentang hang melainkan setelah turun bala dekat hang. Keras tu ayat Abu Bakar. Jangan tunjuk muka hang dan jangan bawa apa-apa cerita malaikat setelah turun bala dekat hang, sebab tak ikut arahan. Khalid punya salah. Khalid melampau-lampau lawan dengan musuh. Dia pergi bunuh orang tak kena, bakal marah dia juga. Tapi Ikrimah, dia lawan, dia silap strategi. Abu Bakar pesan, hang tunggu Syurahbil, kemudian pergi serang Musailimah. Dia pergi serang dulu. Abu Bakar tulis surat yang ringkas je kepada dia. Muka hang pun aku tak mau tengok, cerita orang pun aku tak mau tahu sampai turun bala. Kerana Abu Bakar perintahkan dia. First mission fail. Sampai tentera Khalid datang dan menang lawan dengan Musailimah. Abu Bakar hantar Ikrimah dan juga Syurahbil. Sekarang kamu dua orang ni pergi pula menuju ke Oman. Dan Abu Bakar tulis pesan kepada mereka dua orang, Huzaifah dan juga Afrajah, kalau Ikrimah sampai, dia yang jadi ketua. Dia paling senior lah, dia yang jadi ketua. Kalau tidak, di mana kamu berada, ada ketua di tempat masing-masing. Kemudian mereka pun bergerak. Apabila mereka bergerak, Abu Bakar pesan kepada mereka, setelah kamu selesaikan kerja kamu di Oman, lawan di Oman selesai, kemudian kamu semua hendaklah bergerak ke Mahrah. Oman ni mungkin kawasan Suhar ataupun kawasan yang dekat-dekat dengan pantai, dekat dengan UAE lah sekarang. Kamu dah selesai di situ, bergerak ke Mahrah. Dan bila sampai di Mahrah, ketua dia Afrajah. Tapi bila sampai Ikrimah yang jadi ketua. Jadi mereka pun pergi ke Oman. Bila sampai di Oman, ketika tu Laqid Ibnu Malik ni, Abdul Taj, dia tahu tentera Islam nak sampai. Lalu dia, ketika itu dia dengan tentera dia, mereka berhimpun di tempat yang namanya Dibba. Dibba ni sekarang Fujairah. Kawasan pasar yang paling famous di situ. Pasar ni kena dekat dengan laut, orang boleh hantar makanan. So Fujairah ni tempat yang paling famous. Laqid dia duduk di situ, port dia. Fujairah ni tempat dia cantik, tapi dia pelik sikit. Kena masuk UAE dulu, lepas tu keluar UAE baru sampai. Dia wilayah Oman yang terpisah, Dibba ni kena cross baru sampai. Maka Laqid duduk di situ. Jaifar dan juga Abbad, mereka berkampung di Suhar. Suhar bersebelah dengan UAE. Tuan-tuan, nanti kita buat trip lah, senang. Bila apa? Blokis ni dah habis. Kita buat trip dia pusing kawasan dulu, senang nak cerita. So Jaifar dan juga Abbad duduk di Sihar. Mereka berlawan dengan Abul Taj yang ketika itu berada di Dibba. Dan berlakulah peperangan di kawasan Dibba tu, di Fujairah. Peperangan yang besar yang akhirnya tentera Islam menang kerana mereka mendapat bantuan sokongan ketika tu. Ramai tentera yang datang dan tolong mereka menang. Dan kemenangan tu kemenangan yang besar. Mereka pergi serang kawasan orang di Oman, mereka menang dan berjaya bunuh 10,000 orang tentera. Jadi kemenangan sangat besar, dan diriwayatkan sebelum menang tu hampir-hampir mereka kalah. Sehinggalah Bani Abdul Qais yang tadi daripada Bahrain tu datang dan tolong mereka, yang masih Islam datang tolong. Dengan bantuan tu mereka berjaya menang. Bila dah menang di Oman, di Suhar, tak berhenti. Perintah Abu Bakar, tentera yang sama tadi, ketua dia yang dilantik adalah Huzaifah. Sekarang kamu semua bergerak pula ke Mahrah. Terus all the way Oman pergi ke Mahrah. Hebatlah tentera ni, tak berhenti perang, tak balik pun. Oman pergi Mahrah ni, Maskat pergi ke border Yaman, jauh gila.
Jauh gila. Seriously, tuan-tuan boleh bayang apa yang sahabat fikir. Dia pun tak balik Madinah. Semua tu berlaku selepas selang beberapa minggu. Muharram lawan, Safar dah sampai ke Mihrah lawan lagi 1000 kilo. Dan tak balik rumah. Sehari berapa banyak boleh jalan? 100 km, 10 hari jalan tak berhenti. 100 sampai jauh lagi. Jauh. Hebatlah. Di zaman Abu Bakar ni hebatlah. Peperangan tu tak berhenti tau. Dia pun tak balik, tak jumpa sesama sendiri pun. Yang Khalid selesai duduk di tempat dia, Abu Bakar perintah hang dah selesai di Najd, terus pergi ke Iraq, lawan dengan Iraq. Buka perang baru lawan Parsi. Nanti kita akan sambung cerita. Yang tentera yang pergi ke arah selatan ni ke bawah, pergi ke Oman, daripada Bahrain pergi ke Oman, terus bergerak ke Yaman. Masa yang sama. Saya ada cerita juga lah satu. Cerita ni best. Bismillah. Dia bukan karamah, tapi cerita pelik juga berlaku. Saya pernah sekali daripada Masqat naik motor seorang-seorang pergi ke Salalah. Masqat ke Salalah 1000 kilo. So yang sahabat jalan ni Suhar ke Mihrah, jauh lagi lah daripada tu. Sebab Mihrah selepas Salalah, Suhar sebelum Masqat. Masqat ke Salalah 1000 kilo masa saya pergi 2011. Kosong. Kiri kanan kosong. Jalan dia 2 lane kosong. Memang tak ada apa, kosong lah. Lepas tu sekali tu sampai satu tempat tu, perkampungan pun tak banyak masa tu. Sampai satu tempat, tiba-tiba minyak punya notification tu keluar. Dia klik-klik. Saya buat okay, minyak nak habis. Buka GPS, cek tengok stesen minyak terdekat. Stesen minyak terdekat, saya tak pastilah berapa kilo, tapi yang saya pasti belakang dekat sikit daripada depan. Kalau tak silap, belakang 160 kilo, depan 120 kilo. Macam tu lah, lebih kurang. Kalau tak, belakang dekat sikit. Kalau patah balik ke belakang, stesen minyak lagi 120 kilo. Kalau pergi ke depan, stesen minyak lagi 160 kilo. Lebih kurang. Tak tahu buka tak buka. InsyaAllah buka lah. Tapi minyak mula kelip-kelip. Itu saya rasa sepanjang hidup kan, itu hari yang paling saya bertawakal. Itu hari paling bertawakal. Seorang-seorang kot tengah jalan. Karamah. Ini karamah, bukan karamah lah. Tapi daripada Masqat menuju ke Salalah, saya punya plan jalan-jalan nak bawa pergi. Jalan, dan saya tahu mungkin zaman tu tak ada WhatsApp. Esoknya Azmira nak datang. So kalau tak pun standard sehari lah, esok Azmira sampai dia tolong kot. Kalau dia ingat nak tolong lah. So jalan lah berseorangan, naik motor. Minyak dah mula kelip-kelip tu. Minyak tu memang betul-betul habis kot. Sampai 70 kilo 70 kilo jalan. Tiba-tiba dengan tidak semena-mena ni, di tengah-tengah padang pasir ada satu kedai kopi. Ada satu kedai di tepi jalan, tengah-tengah padang pasir. Ada kedai, kebun lah, kebun kita kata kebun nakhlah, kebun yang ada satu kedai. Saya pun Alhamdulillah ada dalam perkampungan untuk teman bertidur sebelum Azmira sampai esok. Pergi sampai ke situ, rupa-rupanya Allah Ta'ala bagi rezeki, berhenti kat situ ada orang jual minyak smuggle. Minyak smuggle, jual ada lentung ni, jual ada lentung. Jual lentung harga double ke triple tak ingat lah, tapi memang tuang dalam lentung betul-betul dalam motor, sambung jalan. Itu kira karamah yang aku. Biasa kalau kampung bunian jual makan, dia tak jual minyak. Kalau jual minyak ni bukan bunian. Azmira juga tak kira. Tak tahu lah tanya. Baik, sambung cerita kita. Sebab tu saya confident dia bukan bunian, dia jual minyak. Tak pasal. Baik, seterusnya mereka pergi ke Mahrah. Di Mahrah, tentera di Mahrah ni, sempadan Yaman, Abu Bakar pesan, dah habis Mahrah jangan berhenti, sambung pergi Hadramaut. Bayangkan, Madinah pergi ke Yamamah, Yamamah pergi ke Bahrain, satu tim lagi pergi ke Oman. Daripada Oman, Masqat pergi ke Mahrah. Dah habis Mahrah, pergi Hadramaut. Habis Hadramaut, masuk Yaman. Kamu jalan, kamu cari orang murtad, kamu perangi mereka. Agak-agak bini dia pada rumah kata apa? Banyak bini ustaz. Agak-agak bini dia kata apa kat rumah? Maksudnya berbulan-bulan jalan.
Bahkan ada di antara mereka tak sempat balik Abu Bakar dah meninggal dah. Abu Bakar hidup 2 tahun ya, selepas jadi khalifah. Balik Abu Bakar dah meninggal, tinggal bini dia lama kerana jihad. Mereka pun jalan pergi ke Mahrah. Ketika itu mereka jumpa dengan 2 orang pemimpin, Musabbah dan juga Shikhrit. Mereka buat deal dengan Shikhrit, hang join kami masuk Islam, kita lawan dengan Musabbah. Lalu mereka pun lawan dan akhirnya mereka menang dalam peperangan itu juga. Ini berlaku di Mahrah. Kemudian mereka sambung jalan pergi ke Hadramaut, mereka pergi ke Yaman. Jadi itu sedikit sebanyak tentang tentera-tentera yang melawan orang murtad. Settle lah kebanyakan negeri murtad. Mekah tak murtad ketika tu, macam saya cerita dulu. Sebab di Mekah ada Suhail bin Amr. Suhail ni kita cerita panjang lah. Masa perang Badar dia kena tangkap. Dia penyair Arab yang hebat, kena tangkap. Dia naikkan semangat orang, kita pergi perang, kita pergi lawan tentera Muhammad. Umar kata, ya Rasulullah, senang dia nak selesaikan masalah dia, kita cabut dia punya gigi. Cabut gigi dia, tak boleh baca syair lah. Macam nak sebut huruf Fa? Fa tak boleh keluar. Huruf Fa pakai gigi depan, kalau tak ada gigi mana boleh Fa, angin banyak keluar. Kita cabut gigi dia. Nabi kata jangan cabut gigi dia. Jangan cabut gigi dia. Sayaqumu maqaman tamdahu alaih. Nanti satu hari dia akan berdiri di satu kedudukan, wahai Umar, engkau akan puji dia hari itu. Umar marah ke dia. Umar marah dia. Suhail bin Amr ni, Nabi kata jangan cabut gigi dia. Mai perjanjian Hudaibiyah pula, dia wakil Quraisy datang nak tulis perjanjian. Mau Umar tak buat dengan dia. Wakil Quraisy. Lepas tu dia buat pandai-pandai pula. Ini pun Muhammad sudah tak ada, Rasulullah ni pun tak ada, kami tak kenal Rasulullah. Umar menghot dah dengan dia. Tapi setelah Nabi SAW wafat, dia berdiri di Mekah, dia beritahu orang Mekah, kamu ni orang Mekah kaum yang terakhir sekali memeluk agama Allah. Kamu janganlah jadi kaum yang first sekali murtad. Allah akan menyempurnakan urusan ni, sama ada kamu ikut ataupun kamu tak ikut. Kamu jangan jadi kaum first yang murtad. Ketika tu Umar tahu bila Nabi sebut dahulu yang dia akan duduk di satu kedudukan yang Umar puji dia, kedudukan ketika Nabi SAW dah wafat. So orang Mekah tak murtad. Yamamah selesai, Bahrain selesai, Oman selesai dan Yaman selesai. Seterusnya bab penaklukan negeri Iraq. Baik, penaklukan negeri Iraq. Setelah selesai lawan Yamamah, orang murtad di Yamamah, Abu Bakar radhiyallahu anhu perintahkan Khalid untuk terus pergi berperang di Iraq. Terus lawan dan berperang untuk melawan orang-orang Iraq. Ini bukan lagi perang lawan murtad, tapi ini untuk lawan dengan tentera Kisra, lawan dengan tentera Parsi, pergi ke kawasan Iraq. Jadi Khalid pun pada tahun ke-12 Muharram, bulan Muharram, dia keluar menuju ke Iraq daripada Yamamah. Ada 2 riwayat. Satu riwayat kata dia balik Madinah dulu, tapi riwayat yang kedua sebutkan daripada Yamamah dia terus bergerak menuju ke Iraq dengan tentera Khalid Al-Walid. Bila sampai di, Abu Bakar pesan kepada dia. Dia ada banyak masalah Khalid ni, sebelum tu kita dah cerita dulu. Abu Bakar pesan kepada dia, hang punya kerja dakwah mereka kepada Islam. Kalau mereka terima Islam, selesai, jangan kacau mereka. Kalau mereka tak terima Islam, kutip jizyah daripada mereka. Kalau mereka tak mau bayar jizyah, bunuh mereka. Jangan bunuh senang-senang kali ni. Ni ikut arahan betul-betul, jangan buat pandai-pandai. First dakwah dulu. Mereka terima, jangan bunuh. Mereka tak terima, minta jizyah dulu. Kalau jizyah pun tak mau, baru bunuh. Ada faham? Khalid pun dia ada faham. Baik, sebab tu orang kata dia punya pedang ni panjang, senang sangat bunuh orang. Jadi dia pun bergerak dan Abu Bakar pesan kat dia, jangan minta tolong dengan orang murtad dan jangan paksa orang ikut hang perang. Siapa nak ikut, siapa tak nak ikut, cukup. Mereka berhenti setakat tu. Jadi dia pun bawa tentera menuju ke Iraq. Dan apabila dia sampai ke Iraq, itulah yang dia buat. Pertama sekali dia buat perjanjian damai di tempat yang namanya Baniqiyah. Ketika itu sampai di situ tak ada tentera, dia yang paling kuat. Ini perang pertama untuk capture tempat baru. Sampai di Baniqiyah, Khalid pun sama, nak terima Islam ke tak nak terima. Mereka kata kami tak mau terima, kami ada agama, bayar jizyah. So sekarang ni jadi wilayah yang tertakluk kepada tentera Islam. Selesai mereka di Baniqiyah, kemudian mereka bergerak menuju ke
selatan Hind, Selat Hind. Ni kawasan mana? Kawasan ni saya ingat dia lepas sikit daripada Hafrul Batin. Lepas daripada Hafrul Batin menuju ke Iraq, tapi kawasan yang daripada bawah. So mereka sampai di kawasan itu. Di Iraq pada ketika tu, satu orang yang dikenali sebagai Hormuz, pemimpin mereka, Hormuz, pemimpin besar di kawasan selatan Iraq dekat dengan Kuwait. Hormuz ni, dia ada kontak langsung dengan Shirawayh ibnu Kisra. Shirawayh ni saya dah cerita dulu. Apabila Nabi SAW hantar surat kepada Kisra, Kisra koyak surat Nabi. Bila dia koyak surat Nabi tu, Nabi doa, Nabi kata mazzaqallahu mulkahu, semoga Allah koyakkan kerajaan dia. Apa jadi? Lepas tu bergaduh antara Rom dengan Parsi. Parsi kalah. Parsi kalah, tentera down, rakyat marah dengan dia. Ketika tu Shirawayh, anak dia, bunuh dia, rampas kuasa. Jadi Kisra mati, diganti oleh Shirawayh. Jadi Shirawayh, antara kawasan jajahan dia adalah sempadan Iraq yang Khalid sampai. Apabila Khalid sampai, dia tulis surat kepada Hormuz. Bayangkan dia baru sampai ke kawasan tu. Kawasan orang ni, kawasan tu ada pemimpin, ada tentera. Dia tulis surat kepada Hormuz daripada tempat dia. Khalid kata hang ada 3 pilihan. Satu, masuk Islam. Yang kedua, hang kena berlepas diri daripada daripada Shirawayh. Hang kena bayar ufti kepada kami, tentera Muhammad, bayar kepada kami. Yang ketiga, kalau tak kami perang. Hormuz kata, dia ni siapa? Ni memang masuk negeri orang hantar surat suka hati. Maka Hormuz berhubung dengan Shirawayh ibnu Kisra. Ada satu orang ni buat pandai, mai tiba-tiba bagi kami 3 pilihan. Jadi Shirawayh hantar tentera untuk bantu Hormuz. Pada ketika itu Khalid juga sampai ke tempat yang Ubullah. Nama tempat tu Ubullah. Jadi apabila sampai ke situ, berlaku peperangan yang besar. Itu antara peperangan yang paling besar first kali berlaku di Iraq, dengan antara tentera Khalid dengan tentera Hormuz yang dipimpin oleh Hormuz, dan juga dapat bantuan daripada Shirawayh, pemimpin besar Kisra. Dia hantar 2 orang pemimpin besar, iaitu Qubaz dan juga Anusharjan. Nama Parsi lah, nama Iran. Qubaz, Anusharjan, 2 orang anak raja. Parsi punya trend ni, pemimpin tentera sentiasa mewah. Hormuz punya topi tu pun mahal gila, beratus ribu. Topi dia saja mahal. Pemimpin ni kira hebat. Macam mana nak tahu orang tu hebat? Dia pun tak ada uniform. So semakin tinggi kedudukan dia, pakaian dia semakin dahsyat, senjata dia semakin dahsyat. So Parsi punya trend, bila mereka pergi perang, mereka akan bawa kekayaan mereka. Pedang paling baik, topi paling baik, pakaian paling baik. So Hormuz pakai pakaian yang paling hebat ketika tu. Dia ditolong oleh 2 orang anak raja, Qubaz dan juga Anusharjan, yang dihantar oleh Shirawayh. Apabila sampai ke situ, Khalid dengan 18,000 tentera bergerak menuju tentera Hormuz. Tapi ketika itu tak ada sumber minuman. Mereka berhenti sekejap. Musuh dah ada di tempat sumber minuman. So kena tukar plan, kena pergi kalahkan musuh, ambil sumber minuman. Kata Khalid Al-Walid kepada tentera dia, kalau itu sahaja pilihan yang ada, buat serangan awal, ambil alih tempat tu. Kerana air hanya akan dimiliki oleh kaum yang paling sabar. Siapa yang kalah tak dapat air tu. Mereka bersiap-siap nak pergi rampas sumber air tu. Telaga, ketika itu Allah Ta'ala turunkan hujan. Macam kita cerita tadi lah. Tentera Islam ni, bila turun satu alamat kebaikan, itu mengembirakan mereka. Satu tanda yang memudahkan perjalanan, itu buat mereka rasa seronok sangat. Itu tanda bahawa kemenangan-kemenangan seterusnya akan datang. Ini satu benda yang kita boleh belajar dalam hidup kita. Kalau nampak satu benda yang baik, tanda yang baik, kena fikir positif lah. Oh, ini permulaan kepada yang baik. Itu okey. Dia ada 2 lah agama ni. Satu tafa'ul, satu tasya'um. Ini konsep yang agama ajak lah. Tafa'ul, benda bagus. Langkah kanan, benda bagus. Tasya'um, Nabi tak bagi. Kalau kita nak buat something, tiba-tiba benda buruk berlaku, tasya'um, Nabi marah. Nabi kata tidak ada tasya'um yang kamu sangka-sangka ni kepada perempuan, wadabah dan juga binatang dan juga rumah.
Arab jahiliah begitulah. Kalau duduk satu rumah, rumah tu suka terbakar. Duduk terbakar. Dia kata rumah tu bawa sial. Jadi mereka tak mau duduk rumah tu. Nanti terbakar lagi. Mereka anggap sial. Ataupun unta yang naik je kalah perang. Mereka anggap sial. Unta ni tak boleh bawa perang, cari unta lain. Ataupun bini, perempuan tu kahwin je laki dia mati. 3-4 kali laki dia mati, orang kata, oh jangan kahwin dengan perempuan ni, bahaya. Siapa nak mati, dia kahwin dengan perempuan ni. Nabi SAW kata, tak ada tasyarum, sial tak ada. Jangan percaya. Jangan percaya, itu tak betul. Orang kita pun ada percaya tu kan, kereta accident dia anggap sial, dia jual kereta tu sebab dia anggap tak kena. Tak, Nabi kata tak ada. Ini tak ada. Dalam agama tak ada ni. Tapi yang ada adalah tafaul. Ucapan yang baik, yang bagi semangat, nampak tanda-tanda kebaikan, itu ada. So ini yang berlaku kepada tentera Islam. Bila turun hujan, itu menjadikan mereka gembira. Hormuz, bila di tengah-tengah dua tentera bertembung nak lawan, tentera dia lagi ramai berbanding dengan tentera Islam, kawasan dia. Tapi dia buat pandai sebab dia tak kenal siapa yang lawan dengan dia. Hormuz kata, mana ketua kamu, mai kita lawan one by one. Dia tak tahu yang main tu Khalid, dia tak kenal pun, tak tahu siapa. Khalid kata, ini nak bagi kemenangan mudah kat aku. Khalid pun pergilah. Dia pergi, Khalid dengan Hormuz tu dia tak tahu, track record tak tahu, tak kenal siapa Khalid, tempat baru. Maka lawanlah mereka. Sebelum lawan, Khalid apabila dia menghampiri, dia berjaya untuk bunuh Hormuz. Ketika itu, ramai beberapa orang kanan, bodyguard Hormuz ni datang nak mempertahankan dia. Bila dia nampak nak kena dengan Khalid, ketika itu Al-Qa'qa' ibn Amr, orang sahabat Nabi, dia pergi ke depan dan dia usir dan berjaya bunuh bodyguard Hormuz ni. Ni one by one, hampa jangan masuk. 2 orang ni saja. Dia selesaikan yang lain, Khalid berjaya membunuh Hormuz. Dan peperangan itu berakhir dengan mudah. Akhirnya Khalid mengalahkan dia dan tentera dia berjaya dikalahkan, dan mereka pun menang besar dalam perang pertama di Iraq yang di tempat Mubullah. Dan dalam peperangan tu mereka dapat kekayaan yang sangat besar ketika tu. 2 orang pemimpin tadi, Qubas dengan Abu Shajar, lari pergi ke tempat lain. Mereka dapat kekayaan yang banyak, 100 ekor unta. Pergi ke Iraq, mereka dapat unta dan juga fil, gajah yang besar, cantik. Dalam banyak-banyak harta rampasan ni, Khalid nampak satu gajah yang ajaib. Gemuk betul gajah ni. Gemuk betul. Khalid kata sebagai tanda kemenangan, kutip 1/5 harta perang, hantar balik kepada Abu Bakar. Bawa balik gajah ni bagi dia tengok kita menang. Orang pun bawa balik gajah tu pergi tunjuk kepada Abu Bakar. Diriwayatkan bila sampai gajah yang Khalid hantar daripada Ubullah ni, Selat Hindi hantar kepada Abu Bakar. Ketika tu perempuan-perempuan Madinah kata, yang ni gajah betul ke orang rekor punya gajah? Gemuk, betul-betul gemuk punya gajah ni. Abu Bakar ambil surat tu, Abu Bakar ambil 1/5 harta. Abu Bakar kata, gajah ni ambil balik, aku tak mahu gajah ni. Hantar semua gajah kepada Khalid. Gajah aku tak perlu. Baik, itu perang yang pertama. Abu Bakar arahkan Khalid, dah menang perang, masuk ke dalam kota, rampas harta-harta mereka. Khalid pun masuk ke dalam kebun-kebun mereka. Khalid bagi arahan kepada tentera dia, petani jangan kacau, petani bukan tentera, mereka tak lawan dengan kita, biarkan mereka. Kutip ufti cukup. Tapi penduduk-penduduk lain yang tinggal di sini, rampas harta mereka dan bawa balik. 1/5 Khalid hantar kepada Abu Bakar. So itu yang pertama. Yang kedua, perang Madar ataupun perang Madar atau Stanley. Perang Madar ni juga berlaku di bulan Safar. Dia satu perang yang besar bila Kisra dapat tahu tentera pertama dia dah kalah, benteng pertama dia kalah. Maka Kisra hantar tentera yang lebih besar, dipimpin oleh Qarin ibnu Qiryanis ataupun Qiryanis, Qarin ibnu Qiryanis. Tentera Qarin ibnu Qiryanis, bila dia sampai ke kawasan Ubullah, dia dapati Hormuz dah mati. Tentera Hormuz pun juga telah mati dibunuh. Ketika itu dia berhimpun dengan Qabaz dan juga Anushajan, membentuk satu kumpulan lain untuk lawan dengan Khalid. Peperangan ni berlaku di tempat yang namanya Madar. Saya pun tak tahu Madar ni ke mana, Iraq tak pernah jalan lagi. Baik.
Sama juga seperti tadi dalam peperangan ni, bila sampai dua orang tentera yang besar, dua kumpulan berhimpun, ketika ini Qarin Ibnu Qiryanis buat kesilapan yang sama juga macam Hormuz tadi. Dia pun ni tak kenal Khalid punya masalah. Dia pun ajak one by one, siapa nak lawan, ramailah tentera dia dengan tentera Islam, ajar siapa di antara kamu yang boleh lawan, sila lawan. Khalid datang dari belakang, siapa? Dia nak lawan. Khalid pun bawa lah kuda dia dari belakang, sedang pacu kuda dia. Sebelum dia sampai tu, seorang sahabat yang namanya Ma'qil Ibnu A'sha, dia dekat depan, Khalid kat belakang. Khalid tengah jalan, Ma'qil pergi dulu dan dia telah berjaya bunuh Qarin. Dia yang bunuh dulu sebelum Khalid sampai. Dia tu cabar, dia pergi open check, siapa nak lawan. Jadi berebutlah Qarin dengan Ma'qil dengan Khalid. Ma'qil sampai dulu dan berjaya untuk bunuh dia. Dan dalam peperangan itu jugalah dua keluarga diraja telah dibunuh, iaitu Qubas dan juga Anushajan. Mereka juga dibunuh oleh tentera Islam. Ketika ini tentera Islam dapat harta rampasan yang banyak dan mereka dapat tawanan perang yang ramai. Antara tawanan perang namanya Habib. Habib ni ditawan, dibawa balik, dan Habib ni bapa kepada Al-Hasan Al-Basri. Jadi Habib Daripada Basrah. Anak dia nanti Al-Hasan Al-Basri, orang yang hebat. Nanti kita akan cerita lagi, ramai dia orang-orang yang hebat dilahirkan daripada keluarga tawanan perang. Ibnu Sirin juga sama juga, perang di Iraq. Mereka ditawan, dibawa balik, kahwin dan sebagainya, mereka dapat anak-anak yang hebat. Jadi Hasan Al-Basri salah seorang. Habib ni bukan Habib Yaman. Habib Yaman, Habib yang boleh berdiri atas angin dia. Ini Habib lain. Jadi Habib ni ditangkap dan dibawa balik, kumpulan dibawa balik ke Madinah. Seterusnya, setelah selesai perang Madar, Khalid perang lagi di tempat yang namanya Walajah. Perang Walajah ni, Kisra hantar satu lagi panglima dia yang paling hebat. Nama dia Andar Zaghar. Ini dia punya top panglima. Sebab sebelum ni yang kecil-kecil dihantar semua kalah. Andar Zaghar ni pergi ke Walajah. Apabila sampai ke situ, Khalid tahu yang mereka datang. Dia tinggalkan pesan di Madar, tentera yang ada uruskan harta, bawa balik ke Madinah dan sebagainya. Dan dia terus pergi ke Walajah. Sampai ke Walajah, Khalid pecahkan kumpulan dia kepada, macam biasa, strategi perang dia, pecahkan kumpulan. Satu tim, kata Khalid, kamu duduk di belakang musuh sahaja, jangan lawan, tunggu sahaja sampai kamu rasa kamu masuk je boleh menang. Macam itulah arahan dia. Selagi kamu rasa masuk untuk perang, kamu jangan lawan, kamu tunggu, kami lawan. Tapi sampai kamu rasa yang kamu masuk, lawan-lawan mesti menang, ketika itu baru kamu serang. So satu kumpulan yang di belakang musuh ni relax je lah, tengok orang lawan betul-betul. Sampailah akhirnya mereka yakin betul-betul kalau kita masuk ni kita menang. Lalu mereka pun serang musuh dari belakang. Ketika itu musuh terkepung dan mereka ramai di antara mereka yang dibunuh dalam perang Walajah oleh tentera Khalid. Andar Zaghar yang panglima besar ni, dia telah melarikan diri. Apa yang para sahabat buat, mereka kejar dia sampai dia terkepung di tengah padang pasir dan dia mati kehausan sebab dia tak dapat bekalan. Dia tertinggal di situ. Jadi ini satu lagi kemenangan. Kemudian perang Ulais. Perang ni ada yang best lah. Ini perang makanan. Perang Ulais, tentera yang banyak juga, masih lagi satu kampung di Iraq. Ketika ini Khalid pergi, musuh tengah makan, seronok makan. Khalid arahkan tentera dia untuk pergi lawan dan serang mereka ketika mereka sedang lawan. Mereka pun pergi serang, musuh tengah lawan, sama juga. Sampai dekat nak serang, kali ni Khalid pula dah dikenali. 3 perang sebelumnya, 3 fight one by one, dia menang. Dia pergi ke Ulais, dia pula yang cabar. Siapa nak lawan, sila. Orang dah kenal dia. Ketika itu tak ada siapa pula yang keluar melawan dengan dia, melainkan Malik Ibn Qais, orang Arab, yang dia keluar. Khalid tengok dia, Khalid kata dah tak ada orang lain kan nak keluar. Orang biasa je, tak ada yang baru-baru sikit. Akhirnya dia berjaya dibunuh oleh Khalid. Dan kemudian bermulalah peperangan di Ulais. Ulais ni perang yang besar, mereka ada bekalan makanan yang banyak. Tentera Islam lawan betul-betul, hampir kalah dalam perang tu. Mereka lawan dengan perlawanan yang sengit sehingga Khalid kata, Allahumma laka alayya in manahtana aktafahum
la astabqi minhum ahada. Khalid masa tengah perang, dia pesan, dia berdoa, ya Allah, aku janji kepada engkau ya Allah, kalaulah engkau menangkan kami lawan dengan Ulais ni, aku janji aku tak akan biarkan seorang pun daripada mereka hidup. Dan aku janji, dan aku akan penuhkan sungai ni dengan darah mereka. Kemudian dia arahkan tentera dia masuk dan lawan dan serang mereka. Kita, ya Allah, aku janji, kalau aku menang perang ni, semua mereka akan mati dan sungai ni akan penuh dengan darah mereka. Lalu mereka pun serang, mereka serang, mereka lawan sehingga mereka menang. Ulais ni satu kampung yang Khalid tak biarkan seorang pun hidup. Apa dia buat? Sungai yang mengalir ni, Khalid kata stop air ni lalu ke tempat lain. Stop air lalu ke tempat lain. Biarkan aliran sungai itu kosong. Ketika itu, di situ kamu bunuh mereka. Ramailah yang dibunuh di Ulais. Dan bila mereka dibunuh, air sungai tak penuh juga. Macam mana nak penuh dengan darah orang? Khalid kata teruskan cari mereka dan bunuh mereka. Itu aku janji dengan Allah Ta'ala, kena buatnya. Orang bagi cadangan kepada Khalid, buat macam ni memang tak mengalir. Apa kata bagi air sungai tu lalu balik kat sini, masa tu kita bunuh nampaklah air tu jadi merah sikit, bolehlah. Khalid kata okey, lalukan air sungai. Dan dia tetap bunuh semua di Ulais ni. Dia bunuh semua sehingga air tu mengalir dan menjadi merah. Dikatakan nama tempat tu dipanggil Nahrud Dam sampai sekarang, sungai darah, sebab Khalid bunuh ramai orang di situ, di Ulais. Bila berjaya buka kampung tu, Khalid kata kepada tentera dia, makanlah apa yang kamu nak makan. Dulu masa kami perang dengan Nabi SAW, Nabi hanya bekalkan kami dengan roti dan juga daging, melainkan apa yang kamu rampas daripada musuh. Ini kamu rampas daripada musuh, banyak makanan mereka, kamu makanlah apa yang kamu nak makan. Ini rezeki kamu. Jadi tentera dia pun makan banyak di situ. Akhirnya mereka pun selesai cerita Ulais ni. Baik, last sekali cerita pendamaian Hirah. Pendamaian Hirah ni berlaku di kampung Hirah. Khalid pergi kepada mereka, ajar mereka untuk berdamai. Mereka pun akhirnya, panjang cerita dia, mereka pun akhirnya berdamai dengan Khalid. Berdamai untuk bagi 400 dirham, ataupun 400 ribu dinar. Kemudian nak damai. Satu cerita yang best berlaku di Hirah. Ada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Syuail. Syuail ni masa berlaku dah perjanjian Hirah ni, Syuail pergi kata kepada Khalid, sebelum nak buat perjanjian, aku ada satu benda yang penting aku nak cakap. Syuail ni kira sahabat yang badui lah kot, dia bukan orang terpelajar lah. Baik, dia kata kepada Khalid, satu benda penting yang aku dengar Nabi pernah cerita dekat aku. Khalid kata, apa yang Nabi ceritakan? Dia kata, dulu Nabi cerita, kamu akan memasuki istana Raja Hirah ni, dan istana mereka ni halaman dia macam gigi taring singa. Nabi pernah pesan kepada Syuail ni, hiasannya macam gigi taring singa, kamu akan pergi. Kemudian Syuail pun seronok. Ketika tu Hirah punya raja, dia ada anak perempuan yang cantik, semua orang tahu. Syuail ni bila Nabi cerita kamu akan buka kota Hirah, Syuail kata, ya Rasulullah, habli banatu Buqailah. Wahai Rasulullah, kalau buka kota tu macam Nabi dah cerita, Nabi cerita kat para sahabat yang akan jadi nanti. Kata Syuail, wahai Rasulullah, bila dia buka kota tu, boleh tak bagi kat aku anak Buqailah ni? Anak Buqailah ni dia mau. Time tu anak Buqailah muda lagi. Nabi kata, okey, anak Buqailah ni anta hiya laka. Okey, laka hiya, untuk engkau lah anak Buqailah ni. Hang punya, nanti kalau buka. Para sahabat ketika tu, mereka dengar cerita Nabi, mereka ingat apa yang Nabi kata. Tapi Syuail pun seronok-seronok lah sebenarnya, cerita seronok-seronok. Nabi kata akan buka kota tu, memandangkan Buqailah ada anak yang cantik. Lalu dia pun kata, ya Rasulullah, boleh tak aku nak ambil? Nabi pun kata, hang punya lah anak tu. Bila buka kota Hirah betul-betul, Syuail pergi jumpa Khalid. Dia kata, ya Khalid, belum cukup, 400 ribu dirham ni tak cukup. Hang kena minta anak kepada Hirah yang namanya Karamah ibn bintu Abdul Masih. Hang kena minta bagi kat aku, sebab dulu Nabi pernah pesan ni. Khalid tanya Syuail, ada saksi tak?
Syuaib kata ada, Nabi cakap dulu ada saksi yang dengar. Saksi dengar betul. Betul lah. Khalid pun antara layan tak layan dia ni. Khalid kata okey lah, hang punya pasal Nabi sebut punya pasal, minta perempuan tu Karamah bintu Abdul Masih. Karamah bintu Abdul Masih bagi dia kepada kami beserta dengan 400,000 dirham. Sebab ni dia ni nak perempuan ni. Orang Hirah kata, hampa dah buat apa perempuan umur 80 tahun? Perempuan tu dah tua 80 tahun. Syuaib ni tu aku tak kira 80 ke apa, aku nak juga. Sebab Nabi pesan nak bagi aku. Khalid kata ambil juga. Bincang. Karamah ni anak raja lah, anak pembesar di Hirah. Akhirnya Khalid kata tak apalah, sebab Nabi pesan begitu kami tak terima. Hampa nak berdamai 400,000 dan juga perempuan ni bagi. Perempuan tu pun bincang panjang. Perempuan tu kata kepada kaum dia, hampa bagi je lah aku, nanti dia tengok aku mesti dia lepas juga. Bagi sajalah. Bagilah kepada Syuaib ni. Bila bagi kepada Syuaib, perempuan tu dah tanya kepada Syuaib, apa yang hang nak dengan perempuan umur 80 tahun ni? Syuaib pun dia bijak sikit. Dan itu dia kata, aku boleh bebaskan kau dengan bagi 1 juta dirham. 1 juta ni kira 10 kali 100,000 lah. Kira 10 kali 100,000. Syuaib kata, bagi aku bebaskan kau. Perempuan ni kata kepada Syuaib, pasal apa 10 kali 100,000 je? 10 kali 100,000, awak tak minta 1,000 je? Lagi banyak. 10 tu sikit, 1,000 lagi banyak. Syuaib pun fikir-fikir, betul lah, okey lah kalau nak bagi banyak. Perempuan tu nak ambil 1,000. Ambil 1,000, dia pun ambil. Okey, aku merdekakan kau, kau bebas. Terlepaslah perempuan tu. Syuaib ni pergi jumpa dengan para sahabat Nabi. Pergi jumpa sahabat Nabi, para sahabat tanya, hang dapat apa? Dia kata, aku dapat 1,000. Pasal apa hang tak minta 1,000,000? Para sahabat tanya dia pun bukan 1,000 banyak lagi pada 1,000,000. Bukan 1,000 banyak lagi ke? Para sahabat kata, mana ada 1,000 banyak lagi, minta 1,000,000 lah. Syuaib kata lah, aku kena tipu banyak. Dia pergi jumpa Khalid. Khalid, perempuan ni tipu aku. Khalid punya apa cerita? Dia kata, aku minta 10 kali 100,000. Dia kata, awak tak minta 1,000 lagi banyak. Aku pun minta dah 1,000 dia bagi. Rupanya dia tipu aku. Khalid kata, aku tahu niat hang tu betul, tetapi kami hukum berdasarkan zahir. Hang pun terima, deal dah jadi, sudah tak payah fikir perempuan tu dah. Balik. So itu salah satu peristiwa yang berlaku ketika perjanjian Hirah. Antara yang berlaku lagi, lain kali dia sambung panjang cerita ni. Ini satu lagi, saya ingat anak kepada Abdul Masih ni, dia pun ni jelat-jelat tau. Jelat ni bahasa Penang ni orang kata apa? Keloloh. Keloloh bahasa Papua apa? Jelat pun tak faham, keloloh pun tak faham. Kata orang Malaysia. Lolak. Lolak boleh faham kan? Abdul Masih punya anak ni, mereka ni banyak lolak. Perempuan tu, Karimah tu dah satu lolak. Satu lagi anak dia, Amr bin Abdul Masih. Dia ni pun lolak juga. Ni anak lelaki dia pula, lolak juga macam perempuan tadi. Dia tu buat dengan Syuaib. Amr bin Abdul Masih ni, Khalid panggil dia. Dia pun datang. Anak pembesar, Khalid panggil dia datang. Khalid tanya dia. Khalid nak tanya, hang ni agama apa sekarang ni? Khalid tanya dia, min aina atharuka? Hang ni asal mana ni? Dia tanya, min aina atharuka? Asal permulaan hang ni mana? Dia kata, asal permulaan Dia kata, min sulbi abi. Aku datang daripada turang sulbi bapa aku. Dia kata, okey, satu soalan lepas. Linduk lah ni. Khalid tanya lagi. Dia nak tanya, hang ni mai dari mana ni? Itu dia nak tanya tu. Min aina kharajta? Arab kalau kata min aina kharajna ni maksudnya hang mai daripada kawasan mana lah, perkampungan mana. Min aina kharajta? Kamu keluar dari mana? Amr kata, kharajtu min batni ummi. Aku keluar daripada perut mak aku. Khalid kata, waihak, ala ayyi syai'in anta? Khalid kata, oi celaka. Begitulah, waihak, celaka. Ala ayyi syai'in anta? Hang ni berada di atas jalan apa? Macam itulah. Berada di atas jalan apa? Dia kata, min ala ayyi syai'in anta? Hang duduk di atas apa? Dia kata, aku alal ard, aku di atas bumi. Khalid kata, waihak,
fi ayyi syai'in anta. Okey, soalan tak betul. Khalid tukar sikit. Fi ayyi syai'in anta. Hang duduk dalam apa ni? Agama apa dia nak tanya? Hang duduk dalam apa ni? Dia kata, ana fi thawbi, aku duduk dalam baju aku lah. Duduk mana lagi? Kemudian Khalid tanya dia, ataqil, hang ada akal ke tak ni? Khalid marah sikit, hang ada akal ke tak? Ataqil. Ta'qil ni bahasa Arab dia dua maksud. Satu ada akal ke tak? Satu lagi diikat. Diikat ke tak? Dia kata aqil. Dia kata aku ni diikat, ahyanan uqayyad. Aqil ni dilepaskan. Aku ni aqil, dilepaskan, tapi kadang-kadang kena ikat. Khalid tanya, ada akal ke tak? Dia jawab, aku kadang-kadang diikat, kadang-kadang dilepaskan. Khalid tanya, as'aluka, aku tanya ni betul-betul. Dia kata, ujibuk, aku jawab lah hang tanya. Lalas Khalid tanya dia, asilmun am harb, hang main ni nak berdamai ke nak perang? Dia kata, aku nak berdamai. Apabila dia kata nak berdamai, akhirnya Khalid terima daripada mereka apa yang mereka janjikan untuk bagi bukti, dan selesailah masalah mereka. Mereka pun bayar kepada Khalid. Jadi moral of the story, anak pemimpin yang berada di tempat Hira ni semua adalah lolak. Dia ada satu cerita Khalid makan, nantilah kita sambung cerita seterusnya. Khalid minum racun ni, cerita yang penting kat, nanti kita sambung kelas akan datang. So saya berhenti setakat ni dulu. Kita ada cerita pasal pembukaan perang melawan murtad di Bahrain, perang melawan murtad di Yaman, di Oman, dan juga pembukaan Iraq peringkat pertama yang dilakukan oleh tentera Khalid Al-Walid. So kalau ada soalan, kita buat soalan sikit sebelum kita tangguhkan majlis hari ini. Ustaz, apa jadi dengan Ikrimah lepas dapat surat tu? Apa jadi kepada Ikrimah? Dia pergi teruskan melawan, join Hudzaifah dan juga Afrajah. Abu Bakar kata, aku tak mau tengok muka hang. Dia pun tak balik lah, dia sambung pergi perang. Abu Bakar bagi arahan untuk pergi perang. Dan ketika mereka berada, dia berjumpa dengan Hudzaifah ketika berada di Oman, di Yaman, di Oman. Dia memimpin tentera ketika tu, dan dia juga bersama dengan mereka bergerak ke Mahrah di bawah pimpinan Afrajah. Dia jadi ketua kumpulan tu. Ikrimah ada di situ, dan juga kedua-dua pemimpin Syurahbil juga ada di situ, dan juga Hudzaifah bersama dengan Afrajah. Empat pemimpin besar ada di situ. Tapi Abu Bakar marah dia lah, sebab dia serang awal. Abu Bakar marah, ayat marah tu. Tapi selepas tu dia diberikan jawatan tinggi lah sebagai pemimpin perang. Macam mana? Bala tinggi. Jawatan dia Kan datang bala tu tak ada. Bala tu bakal bagi ayat marah je lah. Sampai datang bala tu tak kenal dekat dia lah. Cerita bala ni tuan-tuan, kadang-kadang Arab punya perkataan, dia pun marah, dia pun ucap perkataan yang kasar-kasar juga. Tapi bukan artinya dia pun nak maki orang tu. Tak, dia bukan maki. Perkataan tu kasar. Kadang-kadang dia tak berhenti maki. Sebab tu ada hadis, kalau tuan-tuan ingat, mungkin saya ada cerita pasal hadis 40 dulu kan. Nabi SAW pernah ucap beberapa perkataan yang dengar kasar, dengar macam kasar. Nabi sebut kepada Safiyah ni, Nabi sayanglah isteri Nabi. Tapi Safiyah, bila Nabi terlepas cakap ketika kan masa balik haji wada, Safiyah tak sempat tawaf. Dia tak sempat tawaf wada sebab ketika tu dia haid. Bila orang cerita kat Nabi, Safiyah belum tawaf. Nabi kata, aqra harqa ahabisatuna Safiyah, ahabisatuna Safiyah. Nabi kata aqra halqa di sudut bahasa maksudnya aqra mandul, halqa luruh rambut, botak kepala. So bahasa macam kasar lah ayat tu, aqra halqa. Tapi sebenarnya bukan kasar. Ayat tu kita diucapkan untuk menggambarkan kekecewaan. So tak boleh ambil literal. Maksudnya bukan begitu. Marah orang ucapkan perkataan itu. Demikian juga Nabi pernah ucap kepada Abu Jandal yang pergi buat kampung dia sendiri di antara Mekah dengan Madinah. Nabi kata dekat dia, waila ummihi mis'arul harb law kana lahu ahad. Bila dia pergi bunuh orang kafir Quraisy, dia buat kampung sendiri. Orang Quraisy mengadu dekat Nabi, kata dia ni kata orang Mekah kena patah balik, tapi dia tak patah balik, dia bunuh pula utusan. Panggil dia, apa hang buat macam ni? Dia kata,
Sorry, bukan Abu Jandal, Abu Basir. Abu Jandal satu lagi. Abu Basir kata, wahai Rasulullah, hang punya urusan janji dengan mereka sekadar untuk pulangkan orang yang lari ke Mekah sebalik. Itu urusan hang, perjanjian hang dengan orang Mekah. Ini aku punya tindakan sendiri. Tindakan aku sendiri, aku buat kampung sendiri, orang Mekah nak pergi berniaga, aku bunuh. Mereka tak nak perjanjian dengan aku. Dia rampaslah harta mereka. Nabi kata, waila ummihi, celaka betul mak dia. Mis'arul harb, dia inilah yang menyalakan api peperangan. Bunyi macam kasar, tapi bukan maksudnya kasar. Seolah-olah ayat tu disebut nak menggambarkan ta'ajub yang okey, dia ni kira power lah. Maksudnya begitu. Jadi ayat-ayat begini, Muawiyah pernah sekali, Nabi panggil Muawiyah, mai sini tulis wahyu. Ibnu Abbas tu kalau tak silap pergi jumpa Muawiyah, Nabi panggil suruh tulis wahyu. Muawiyah kata, "Sat, aku nak makan tak?" Dia makan dulu, saat lepas makan aku pergi. Nabi tunggu lama dia tak mai. Nabi kata kat Ibnu Abbas, sekali lagi pergi panggil Muawiyah tulis wahyu dah turun. Ibnu Abbas pun pergi jumpa Muawiyah, Nabi panggil tulis wahyu. Muawiyah kata, "Saat aku habiskan makan sikit lagi nanti aku mai." Dia sambung makan. 3 kali Nabi panggil. Dah lama sikit Nabi pesan dekat Ibnu Abbas, pergi panggil Muawiyah datang tulis wahyu dah turun. Ibnu Abbas pergi, Muawiyah kata, "Sat, aku makan sekejap lagi, nak habis makan nanti aku pergi." Ibnu Abbas balik, beritahu kat Nabi. Muawiyah kata dia nak makan dulu, nanti dia siap makan, dia datang. Nabi kata, "Ma ashba'allahu batnah." Dia ni mudah-mudahan Allah tak bagi dia kenyang bila-bila. Makan banyak sangat. Nabi cakap marah ketika tu. Tapi Muawiyah ni memang betul-betul terkenal doa Nabi. Dia terkenal doa Nabi. Dia lepas tu dia makan banyak. Dia makan banyak, dia jadi gemuk. Dia makan, dia tak kenyang, dia gemuk. Sehingga diriwayatkan Muawiyah pernah satu ketika di Syam, Omar pergi ke Syam. Dia jadi gubernur Syam, Omar pergi Syam. Omar tengok dia gemuk sangat dengan ada bodyguard. Omar jalan laju kat depan, dia pun jalan ikut tercungak-cungak. Sebab time tu dia gemuk, ikut Omar tercungak-cungak. Omar jalan tak berhenti sampai dia kata, "Sabarlah Sat, aku dah ikut belakang ni." Omar kata, "Ni apa? Bodyguard ikut ni? Mana ada ajaran agama macam ni?" Omar marah dia. Sehingga diriwayatkan Muawiyah pemimpin yang banyak mana letak makan atas meja, memang dia makan babi. Dia tak tinggal makanan. Sebab Nabi doa kat dia, jangan pergi dia kenyang. Ala kulli hal, so doa-doa begini dia bukan bererti doa lah sebenarnya. Bila Abu Bakar sebut, sama juga lah, bila Abu Bakar sebut kepada Ikrimah, ini ucapan biasa yang diucapkan ketika mereka marah. Wallahu a'lam. Panjang pula ini. 1,5. Kita berhenti dulu setakat ni, insyaAllah. Kalau ada kesempatan nanti kita sambung cerita-cerita seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.